Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada kawan-kawan. Ketemu lagi dalam Minda Tani Biar Tanam Sampai Jadi. Baiklah, vlog kali ini apa yang saya nak lakukan adalah untuk saya semai biji durian. Saya akan tunjukkan cara saya semai biji durian. Semalam family saya ada beli durian kampung lah. Sekilo RM12. Sekarang harga durian pun boleh agak tahan mahal lagi lah. Bukan mahal, memang harga yang berpatutan lah dengan harga sekarang. Macam durian kampung yang saya dapat sekilo RM12. Lepas tu kalau yang durian kahwin ni, durian kelun ni macam 168. Lepas tu udang merah dapat dalam RM25 lah sekilo. Itu yang harga di Kuantan lah. So kita orang buat makan satu family. And then biji tu saya nak semai lah. Boleh kita gunakan sebagai pokok penanti. Okay, jomlah kita teruskan kita punya aktiviti kita. Sebelum tu, kalau kawan-kawan nampak, saya punya tapak semayan saya ni dah agak semak. Sebelum ni ada pokok kelapa, lepas tu ada orang datang beli pokok kelapa ni. Jadi bersih lah sikit tapak semayan saya ni. Ni durian ni adalah dapat sikit kan, mungkin dalam 5 kilo macam tu lah. Boleh lah untuk dijadikan sebagai pokok penanti. Okey lah ni kan, 5 kilo. Jadi ada dua aktiviti lah. Maknanya saya nak bersihkan dulu biji durian kampung ni. Lepas tu saya nak bersihkan sebahagian lah tapak semayan saya ni yang agak semak. Tapi sebenarnya saya ada semai nangka. Sekejap. Ni usia dia lebih kurang nak hampir 2 minggu lah. Ni dah pecah lah dia punya tunas dia tu. Dah pecah tunas nangka tu dah pecah. Lebih kurang 2 minggu lah. Saya tak ingat tarikh bila saya semai hari tu. Jadi kita akan separuh mungkin biji durian tu mungkin kat sini. Lepas tu lagi satu kat sana lah. Ni dah bersemak dah ni. Jadi kita kena bersihkan lah. Okay. Ni saya dah sediakan 2 bekas untuk saya bersihkan ni biji durian. Lepas tu kita nak tengok biji durian mana yang terbaik untuk dijadikan sebagai anak pokok penanti. Bekas ni kita akan bersihkan biji durian. Bekas ni kita akan tengok biji durian yang mana yang timbul dan juga yang tenggelam. Kalau yang tenggelam tu yang baik lah. Yang timbul tu dia kosong kan. Bila dia kosong maknanya biji durian tu tak ada tunas lah. Jomlah kita basuhkan dulu biji durian ni. Saya akan taburkan biji durian tu dalam ni. Kita bersih-bersihkan. Lepas tu nanti kita boleh tengok lah biji durian mana yang okey. Okay, kita masukkan je lah biji durian ni dalam bekas ni, dalam baldi ni. Kat sini pun kita dah boleh tengok dah mana yang timbul, mana yang tenggelam. Yang timbul tu memang tak elok lah. Pipe ni kita buka. Kalau macam timbul-timbul ni tak elok lah. Jadi kita letak tepi lah. Dia nampak ada kepeng sebab kosong lah ni. Kalau kawan-kawan boleh nampak nampak saya picit-picit dia macam lembek. Jadi ni dia macam ni kemek ni kan, kepek. Itulah, ikutlah kawan-kawan apa bahasakan dia kan. Okay, ni antara biji yang tak sesuai lah untuk jadikan pokok penanti. Kalau kita semai pun dia tak akan keluarkan tunas lah. Jadi kita akan nampak tu yang dia kosong tu, dalam tu dia tak ada apa-apa kan. Jadi kita asing je lah. Kita dah tahu dah, jadi kita asing je. Jadi yang elok yang belah dalam tu, yang tenggelam tu. Itu yang kita nak. Ni kita kena bersih-bersih. Sebaiknya kalau lagi bagus kita rendamkan sekali dengan racun kulat dan juga racun serangga. Jadi saya tak guna racun serangga, racun kulat saya tak guna. Saya basuh je macam ni, buang-buang dia punya isi-isi yang ada. Buang isi mana yang ada ni, tu saya semai terus. Okey. Kawan-kawan layan lah time lapse saya bersihkan biji durian ya.
Okey kawan-kawan, saya dah siap basuh biji durian ni. Tengok, kalau kita guna biji durian kampung atau durian hutan 80 ke 90% kesemuanya boleh dijadikan sebagai pokok penanti. Tengok, dia tenggelam itulah sebaik-baiknya kita gunakan biji durian kampung lah. Kalau yang macam tu, ni sebab saya ada beli durian 168 dengan udang merah, tu dia kepek-kepek lah. Tengok, yang ini yang biji durian kampung, hampir 80 ke 90% boleh digunakan sebagai pokok penanti ya. Okey, ada setengah tu macam ni dah lebam kan, tapi sebenarnya boleh je, boleh je pakai, mana tahu dia hidup kan. Ya, dalam ni dia ada sistem pembiakan bagi tanaman lah. Dalam ni dia ni kulit biji. Dalam kulit biji tu dia ada dia punya sistem pembiakan biji durian ni. Sebab itulah kita digalakkan ada pokok durian kampung. Ada durian kampung juga di tanaman kita, di kebun kita. Sebagai kita nak jadikan sebagai pokok penanti nantilah di kemudian hari, kalau kita memang nak buat pembiakan. Kalau kita nak buat cantuman pokok, kena ada jugalah. Kalau tidak, kita terpaksa mencari buah durian kampung, kita makan, lepas tu biji kita semai kan. Jadi saya galakkan kepada kawan-kawan, tinggalkan jugalah durian kampung, baka durian kampung. Dan Jabatan Pertanian pun telah menyarankan, telah menggalakkan kepada pengusaha-pengusaha ladang untuk kita tinggalkan jugalah baka-baka durian kampung ni sebagai baka durian kampung premium. Nampak? Semuanya tenggelam, dia tak timbul. Maknanya eloklah untuk dijadikan sebagai pokok penanti. Kalau timbul, saya ambil satu contoh lah, macam ni kan. Ni dia kepek-kepek ni. Nampak? Kita picit macam ni pun dah koyak kulit biji tu. Nampak? Dia akan timbul. Dia timbul. Mana kalau timbul tak elok lah. Okey, seterusnya kita nak ni lah, bersihkan dulu. Saya mungkin semai kat sini je lah. Kita ratakan dulu pasir ni. Kalau perlu tambahkan pasir, kita tambahlah pasir. Okey, baiklah, saya dah tabur biji durian ni atas pasir ni, tempat semaian ni. Ada setengah orang dia buat longkang dulu kan. Tapi saya tak perlulah buat macam tu. Ni cara saya lah, nak cepat kan. Okay. Ada setengah orang dia tanam macam ni lah. Dia berbaris, dia dirikan biji tu macam ni lah. Tak payah, pada saya lah, cara saya kan. Boleh jarak-jarak lah sikit. Nanti senang kita nak ambil anak pokok penanti tu supaya tak mengganggu pokok yang lain kan. Lagi cantik kalau susun-susun lah macam ni. Macam ni ke, sebab macam ni je. Kalau nak cantik lah, susun-susun macam ni. Kalau kita nak buat rawatan kulat atau serangga masa proses penyemaian telah siap dilakukan pun boleh. Ada setengah orang dia rendam dalam larutan racun serangga, racun kulat. Terpulang lah pada kawan-kawan nak buat macam mana. Tapi cara saya macam ni lah. Dan saya pun tak sembuh racun kulat, racun serangga pun. Sebab kebiasaannya dalam 2 minggu ke 1 bulan dah boleh ambil lah pokok penanti ni untuk kita semai pula dalam polybag. Jadi kat sana kemudian lah saya bersihkan. Cabut-cabut rumput di situ. Saya ingat ke banyak dapat dalam 5 kilo je biji ni. Okey, saya susun dulu, nanti dah siap nanti saya tunjuk semula lah ya. Okey, lebih kurang macam ni lah cara saya semai biji durian. Okey, susun lawa-lawa dah macam ni, sebaris-sebaris macam tu lah saya buat, bagi nak tunjuk kat kawan-kawan cara macam mana saya semai biji durian. Saya pun dah ambil pasir untuk saya letakkan di bahagian atas ni lah, nak tambahkan. Okey, kita tambahkan lah pasir ni, pasir sungai, pasir kasar. Okey, dah siap. Okey, itu je lah yang saya nak tunjukkan pada kawan-kawan, cara dan kaedah saya semai biji durian untuk jadikan sebagai pokok penanti. Okey, itu sajalah perkongsian saya untuk blog kali ini. Jika kawan-kawan ada persoalan untuk ditanyakan,
tak faham lagi, boleh tanya di ruangan komen. Nanti saya akan jawab lah. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari dalam Minda Tani Biar Tanam Sampai Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao. Sekali kita siram lah.